Dia buat Ustaz dia jawab. Ustaz bilang punca bermasuk ni. Lampu terang. Tu terang. Lampu ni tak? Dia jangan lampu tu. Saya tu terang. Terang. Ada rumah tu lampu kecil tu. Ada lampu kecil tu. Besar pokok. Bila asal. Dia ambil jap. Bantal tu apa tu? Goma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan oleh Allah taala kepada kita, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita bersama-sama dengan Surau As-Salihin, Perumahan Polis Tasik Selatan. Program kuliah kita secara online lah, dengan tajuk Segeralah Bertaubat. Taubat adalah suatu kewajiban yang tidak mudah dengan hanya dilakukan sekali sahaja. Ya, taubat bukan satu perkara yang boleh dilakukan hanya sekali saja. Ianya seharusnya dilakukan berulang kali dan terus menerus setiap hari dan malam. Dan kita tidak mengatakan bahawasanya sekali seumur hidup. Taubat hanya sekali seumur hidup. Tetapi berkali-kali siang maupun malam. Sebelum kita membahaskan tentang taubat, kita terlebih dahulu kena tahu apa erti taubat. Taubat diartikan dengan kembali. Satu perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong seseorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan taubat ialah kembali, yakni suatu perasaan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong seseorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian taubat. Jadi kalau kita tengok, taubat ni diawali dengan pengertian dan pemahaman akan dosa serta kedudukan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taubat ni ialah kita faham, kita mengerti akan dosa kita serta kedudukan kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini timbul kerana rasa takut. Bila rasa takut, bila dah faham rasa takut, kemudian melahirkan perbuatan. Kita takut mati, apa perbuatan kita? Apa persediaan kita? Kita takut mati, semua orang kata takut mati, tapi persediaan tak ada. Orang takut COVID, apa persediaan dia? Takut COVID, tapi tak ada apa pun. Kan? Langgar aja semua, langgar dan sebagainya. Jadi, kena faham betul-betul. Kalau kita rasa ada perasaan takut, maka kita lahirkan dia dengan perbuatan. Yakni, keinginan bertaubat dan konsisten dengan taubat. Kalau hanya sekadar ulang perkataan takut di bibir, tapi tak ada persediaan, tak ada pun melahirkan perbuatan tertentu, maka itu bukan berarti ada pemahaman dia. Tak fahamlah arti akan dirinya itu. Maka ulama kata pemahaman yang boleh menimbulkan rasa takut. Kita takut COVID ni pasal apa? Kita faham tentang COVID ni. COVID ni kita dah faham tu rasa takut. Bila rasa takut, akhirnya kita pun membuatkan beberapa persiapan untuk nak melahirkan rasa takut tersebut. COVID ni, apa yang kita kena ingat ialah COVID ni pun ada baiknya Allah Subhanahu wa taala mengajar kita, mendidik kita, mengingat kita. Ingat bagi orang yang lalai, yang lupa, supaya kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik kita supaya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita tengok, bila kita faham betul-betul erti taubat, iaitu kembali, iaitu satu perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut kepada Allah Ta'ala sehingga kan kita melahirkan perbuatan. Kita melahirkan perbuatan. Sehingga kita melahirkan perbuatan iaitu keinginan bertaubat dan konsisten dengan taubat. Jadi mengapa kita kena taubat? Pasal apa nak kena taubat? Kalau kita tengok, jiwa kita merasakan kepentingan bertaubat, maka kita harus mengerti garis mula dia. Untuk memulakannya, kita harus memahami kedudukan kita di hadapan Allah. Kita harus sedar betapa banyaknya kita ni melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kena faham. Pasal apa kita kena bertaubat? Kenapa kita wajib bertaubat? Disuruh bertaubat. Kerana kita faham kita ni terlalu banyak melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu banyak melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Kita mula menyedari hati ini seakan-akan terasa diperas. Ia seolah-olah terbakar hingga mulut kita pun bergumam, aku harus bertaubat. Rasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kita mengatakan aku mesti bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kita mesti melakukan sesuatu sehingga kita ini bersih daripada kesalahan itu. Jadi kita bertaubat, apakah perlu hanya bertaubat dari dosa besar? Oleh kerana kita ni tak buat dosa besar, buat apa nak taubat? Orang dosa besar tak apalah bertaubat. Ni nak katakan buat dosa besar tak ada. Jadi kenapa nak taubat? Aku melakukan dosa besar, mana mungkin tak pernah buat dosa besar. Aku tak mungkin melakukan dosa besar. Maka jawapan dia, kenapa harus bertaubat? Tak buat dosa besar, kenapa nak taubat? Kita pun persoalkan diri kita, apa dosa besar yang aku dah buat? Membunuh? Tak. Semua tak. Melakukan dosa besar memang tak ada. Kita rasa tak ada lah. Kita lah rasa tak ada. Sebab kita ni semua rasa kecil je.
Walaupun yang sebenarnya kita buat dosa besar pun rasa kecil juga. Tak rasalah besar sebab kita yang rasa diri sendiri. Bila orang kata taubatlah, aku bukan buat dosa besar. Aku kan lakukan perkara syirik. Nak kena taubat. Yang kena taubat ni orang yang buat dosa besar, yang dosa syirik. Tapi kita tak perasan. Kadang-kadang kita mengakhirkan solat itu juga dosa besar. Melewatkan, mengakhirkan, mengumpulkan 2 solat dalam satu waktu tanpa uzur, itu dosa besar. Tapi kita tak rasa apa pun. Lewat sembahyang pun tak rasa apa. Himpun 2 sembahyang pun tak rasa apa. Semua tak, sebab tak rasa tu dosa tu sebagai dosa besar. Tak rasa lah. Kita yang kita rasa dosa besar ni minum arak. Oh, dosa besar. Ni semua dosa besar ni tak boleh ni. Tapi kalau kita tengok, sedangkan kita terlupa. Melewatkan solat, menghimpunkan solat. Laksanakan solat zuhur di saat solat asar. Solat asar saat nak maghrib, baru nak solat asar. Mayang apa bang? Asar 7 dah bang. Maghrib 7 lebih. Tak rasa bersalah. Tak rasa tu dosa besar. Tak rasa. Jadi kenapa nak taubat? Apa yang menyebabkan kita harus bertaubat? Sebab kita tak rasa tu sebagai satu dosa besar. Jadi itu yang payah kita nak bertaubat. Sebab kita tak nampak dosa besar yang kita buat. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang mengumpulkan antara 2 solat dengan tanpa uzur, maka dia telah mendatangi pintu dari pintu-pintu dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Barang siapa mengumpulkan antara 2 solat dengan tanpa uzur, tak ada uzur apa-apa, maka dia telah mendatangi pintu dari pintu-pintu dosa besar. Barang siapa mengumpulkan 2 solat dengan tanpa uzur, hadis riwayat Abu Ya'la At-Tabrani dan Ibn Hibban. Jadi apakah itu uzur? Apakah yang dikatakan uzur? Kalau jam, alam berdering kan, kita berazam laksanakan solat subuh. Tapi rasa mengantuk, menyerang, hingga kita pun kembali tidur. Itu adalah uzur. Jika dah bunyi, dah mata mengantuk juga, melaksanakan, memang nak bangkit dah, ada azam nak bangkit solat subuh. Tapi terasa mengantuk yang menyerang begitu dahsyat. Hingga kan kita pun kembali tertidur, itu adalah uzur dia kata. Tapi kalau dah selamanya tak berkeinginan bangun untuk solat subuh, tak ada pun azam, usaha nak kunci jam, semua tak ada, atau minta dibangunkan pun tak ada, tolong kejut aku solat subuh, tak ada, kunci jam pun tidak, semua tidak. Bolehkah itu yang dikatakan uzur? Maka boleh jadi kita telah melakukan dosa besar. Sebab tak ada keinginan pun nak bangkit subuh. Bukti tak ada. Kunci jam tidak. Kunci jam tidak. Suruh orang bangun pun tidak. Semua tak ada azam. Tidur pun lambat. Memang tak ada keinginan langsung nak bangkit subuh. Lepas tu tak bangkit subuh. Ini uzur. Ini bukan uzur. Yang dikatakan keuzuran ialah berazam, kunci jam dan sebagainya, semua dibuat, akhirnya terlelap juga. Itu yang dipanggil sebagai keuzuran. Jadi mengakhirkan solat, mengumpulkan solat, dan merupakan pelaku dosa besar. Bahkan Allah Ta'ala kata, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaan bagi orang yang melakukan salat, iaitu mereka lalai dalam salatnya. Kalau kita tengok celaka bagi melalaikan salat, Ibn Abbas kata mereka melalaikan salat itu adalah orang yang mengakhirkan dari waktunya. Lambat-lambat, tak ada apa buat, duduk-duduk, sembang-sembang kan. Tengok jam, dah aku apa ni, alah kejap lah, lambat lagi tu kan. Lambat lagi waktu habis. Yang ini termasuk fawailul lil musallin. Jadi banyaklah perkara-perkara, dosa-dosa besar sebenarnya yang kita tak sedar, yang kita lakukan.
Kalau kita tengok dosa kita yang faham dosa besar itulah yang jelas-jelas kan. Kalau tinggal semayang tu dosa besar. Lewat-lewatkan semayang tak rasa apalah tu kan, kurang sikit lah. Kalau tinggal tu memanglah, tapi kalau lambat-lambat tu okey lagi lah kan. Kita beranggapan bahawasanya benda yang kita lakukan tu bukan dosa besar. Tetapi kata Ibnu Abbas, iaitu itulah yang dikatakan pelaku dosa besar. Kemudian pasal apa lagi kalau kita tengok, kita disuruh bertaubat. Bertaubat, kita bertaubat dari dosa besar, bertaubat dari mencaci maki orang tua. Bukankah mencela orang tua tu dosa besar? Ini semua dosa-dosa besar yang kadang-kadang kita tak sedar. Angkat suara dengan orang tua, cuma kita je tak sedar tak? Kadang-kadang kita terangkatlah suara sikit. Ini juga termasuk, kata ulama, sebagai dosa besar. Sabda Nabi SAW, dosa yang paling besar adalah anak yang melaknat kedua orang tuanya. Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana seorang anak sampai hati melaknat orang tuanya? Dia kata, seseorang yang mencaci maki bapa orang lain, hingga orang itu pun memaki bapa dan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang maki mak orang, ayah orang dan sebagainya, sehingga kan orang pun maki mak kita, ayah kita. Ini kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata itu juga termasuk orang yang telah melaknat orang tua. Itu kita jangan maki mak bapa orang dan sebagainya, sebab itu adalah satu dosa. Maka banyak sebenarnya dosa-dosa besar yang kita tak sedar. Kan? Kita sangka itu tak ada apa. Dan dosa besar yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala marah. Apakah kita tahu betapa kita sangat memerlukan taubat? Kita perlu bertaubat. Kita perlu bertaubat. Dari solat yang diakhirkan, bertaubat dan mengakhirkan solat, bertaubat dan melakukan solat subuh setelah matahari terbit. Ini semuanya dosa-dosa besar. Derhaka kepada orang tua, menunjukkan jari pada ibu dan sebagainya, ini termasuk dosa-dosa besar. Kadang ni kata, apalah mak ni, mak kan faham, kan? Mak bukan sekolah. Ayah bukannya mengaji, kan sekolah. Ayah pun sekolah aja 3 je. Ayah bukan faham, mak bukan faham. Allahu Akbar. Yalah, kita mengaji sampai ini mesti kita cerdik, pandai. Bila mak cakap sikit, kita pun angkat tangan, tunjuk. Kan? Tunjuklah ke orang tua. Kan? Mak bukan tahu, mak diamlah. Mak bukannya faham. Kata Nabi SAW, ini juga termasuk derhaka kepada orang tua, menunjukkan jari pada ibu. Termasuk dosa besar. Jadi kadang-kadang kita dah terbiasa cakap-cakap, angkat tangan, cakap-cakap. Mak faham kan? Mak tak faham. Mak diam je lah. Bagi kita mungkin, biasalah tu, itu tak ada apalah. Dan bagi kita tak ada apa. Tapi bagi hukum ada. Bagi kita yang tak faham hukum ni kata tak ada apalah. Bagi hukum, kita tengok dari sudut hukum. Hukum kata tak boleh, itu dosa besar. Maka kita pun kena bertobat. Itu sebab kita disuruh bertobat. Jadi, kita menyangka tu dosa kecil je, tak ada apa. Kan? Janganlah dikira tu dosa kecil. Bukankah menutup pintu dengan nada marah di depan orang tua semasa kita keluar rumah termasuk dosa besar? Kan? Orang tua, kita pun tinggalkan rumah. Marahlah kat orang tua kan. Tapi nak jawab, tak jawab lah kan. Tak jawab. Kita pun keluar, tarik pintu, kuat tu. Ini juga termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam firman dia, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Sukakah salah seorang kamu makan bangkai saudaranya? Ini mengibaratkan Allah Ta'ala akan umpatan terhadap saudara Muslim seperti memakan bangkai. Bayangkan memakan daging saudara kita, bagaimana kita memakan daging bapa atau ibu kita, saudari kita. Kita duduk sama-sama kawan sambil memaki kedua orang tua, sama halnya kita bergabung bersama sekumpulan untuk melakukan dosa-dosa besar. Maka banyak dosa-dosa besar yang kita lalai kadang-kadang.
kita tak perasan, maka itu sebabnya kita disuruh bertaubat. Segeralah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Macam dalam semayang. Walaupun dah semayang, tapi cepat-cepat minta ampun pada Allah, istighfar. Habis semayang je istighfar. Astaghfirullahalazim. Kan? Sebab dalam semayang pun buat dosa lagi dengan Allah. Tengah ngadap Allah Ta'ala pun ada dosa lagi. Buat dosa lagi. Apa dosa? Dosa lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, apa sebab? Nah, kita lakukan ni kadang-kadang kita lalai. Nah, lalai akan tujuan pencipta kita. So itu kita jadi lalai. Nah, kita jadi alpa, kita jadi leka. Sebab kita ni kadang-kadang lalai akan tujuan penciptaan kita. Apa sebab Allah Ta'ala ciptakan kita? Kadang kita lalai. Kadang-kadang kita lalai daripada tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup ni nak seronok. Kan? Untuk apa kita diciptakan? Kita kena faham. Kan? Untuk apa kita diciptakan? Kita pun selalu tanya kan. Kau tahu tak apa sebab aku buat benda ni? Kan? Kau faham tak? Kalau tak, aku tak buatlah, besar payah buat benda ni. Kan? Tapi soalan tu tak pernah kat kita. Soalan tu kat orang. Kan? Bila orang buat silap je, kita pun kata, kau tahu tak? Kau fikir tak ni? Aku daripada pagi sampai malam buat benda ni, kau faham tak apa sebab? Senang-senang je kau nak jahanamkan. Senang-senang je kau nak... Tapi kita pernah tak? Apa tujuan Allah Ta'ala cipta kita ni? Sehingga kita buat taati, sehingga kita lalai, sehingga kita lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tak soalan-soalan kat kita kan, untuk apa kita diciptakan? Mengapa kita diciptakan? Ya. Tak pernah soalan-soalan ni keluar. Kita diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dari semua manusia yang jumlahnya mencapai 6 juta ni, berapa yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita tengok sekarang lah kan, berapa ramai yang bersyukur? Berapa ramai yang masih leka, lalai? Berapa ramai yang masih beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun Allah Ta'ala dah bagi peringatan dengan COVID ni lah. Kan? Bagi peringatan pada orang yang lalai, bagi musibah kepada orang yang derhaka, bagi ujian bagi orang yang beriman. Nak didik manusia ni supaya insaf kepada Allah. Berapa ramai yang mengucapkan syukur? Banyaknya mengeluh, sedih kan. Tak tahulah apa nak jadilah kan. Apalah nak jadi dengan COVID ni, macam manalah nak hidup, semua mengeluh. Kan? Bukan nak muhasabah diri, bukan nak insaf, bukan nak bertaubat kembali ingat Allah. Tapi duk fikir macam manalah hidup susah ni kan, nak makan. Allah. Bukan tak makan lagi, makan kan. Makan, tidur, lena, elok, semua elok. Cumanya fikir, salah hidup sekarang ni, susah. Berapa ramai yang ucap syukur pada Allah Ta'ala? Juta umat ni, berapa ramai yang mensyukurinya? Banyaknya mengeluh, banyaknya sedih. Cerita tak ada cerita lain, cerita sedih, cerita risau, pusing, semua ada. Tapi cakap beriman pada Allah Ta'ala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua Allah Ta'ala Maha. Tapi dalam waktu yang sama, kan, mengeluh, sedih. Tuhan kata dulu, waktu kau senang bertahun-tahun dulu, kan, pernah tak ucap syukur ke aku? Kan, tak pernah. Bagi susah sikit, sekejap, setahun, dua, mengeluh, sedih. Tak ada cerita yang ni, tak tahulah apa nak jadi. Kan? Sepatutnya, apa kita nak buat, kita kena sedar, kembali kepada Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala murka sangat, marah sangat ni. Marilah kita cepat, segera bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera, minta ampun pada Allah. Dah buat macam-macam, Allah Ta'ala tak juga angkat penyakit ni. Macam-macam teori lah. Macam-macam yang kita gunakan. Tak boleh juga. Mungkinlah ada benda yang kita dah salah. Sehingga Allah Ta'ala benar-benar marah.
Maka kita kena ingat, salah satu jalannya, segeralah bertaubat. Cepatlah bertaubat. Macam kisah Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan dah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baru keluar dari perut ikan. Kan. Mungkin kita hari ni dah buat macam-macam dah. Dah buat lah segala-gala, dah buat dah. Dah balik pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam dah teori, macam-macam cara dah, gunalah SOP dan sebagainya, tak juga pulih-pulih. Mungkin Allah Ta'ala kata, kembalilah bertaubat, banyak sangat dosa korang, aku nak ampunkan dulu, nak bersihkan segala dosa, barulah aku angkat balik semula penyakit-penyakit, musibah, balak ni semua, aku angkat. Tapi dengan syarat, baliklah kembali bertaubat kepada aku. Cuma kita kadang-kadang kita tak sedar. Allah Ta'ala tak angkat-angkat ni pasal apa? Masih terlalu ramai yang melakukan dosa. Masih ramai juga yang lalai. Masih juga ramai yang leka, sombong, angkuh hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kan? Sehingga kan Allah Ta'ala tak angkat juga. Maka hanya ada satu jalan bagi kita, satu peluang bagi kita. Kembalilah bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Minta ampun dengan Allah, bertaubat, mengakui kezaliman diri sendiri. Sehingga Allah Ta'ala mengampunkannya. Mengeluarkannya daripada perut ikan. Jadi kita hari ini nak keluar daripada penyakit ni, segeralah mengajak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Jangan tunggu lagi, jangan buat maksiat lagi, jangan buat dosa. Jangan mencari kemarahan Allah, jangan mencari kemurkaan Allah lagi. Balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah, kadang-kadang bila kita tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada rasa takut, tak ada rasa malu sebab tak kenal. Tak ada rasa cinta pada Allah, tak ada rasa takut pada Allah, tak rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada rasa. Sebab tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan akhirnya bila tak malu, tak rasa bersalah, tak rasa berdosa, semua tak ada rasa, akhirnya tak ada rasa nak tobat. Tak ada rasa nak minta ampun pada Allah sebab tak ada rasa semua-semua. Tak ada rasa berdosa, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa malu, tak ada rasa takut, semua tak ada rasa. Bila dah tak ada rasa, tak adalah rasa nak taubat. Tak adalah rasa nak minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Macam kita lah, kalau rasa bersalah, cepat-cepatlah minta maaf. Ini tak ada rasa bersalah. Nak rasa bersalah apa? Kan? Sebab itu bila tak rasa bersalah, tak rasa malu, tak rasa semua, tak rasa takut, tak adalah rasa ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita tengok, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi yang teramai dan terus bertambah, tapi bukankah kita perlu taubat dari kelalaian ini? Siapa pencipta kita yang memberikan kita rezeki? Siapa yang bersabar dengan manusia padahal ia dijauhi setiap hari? Padahal ia mencintai kita, bagi rezeki kat kita, tidak menghalang rezeki kita. Bukankah itu Tuhan? Bukankah kelalaian kita pada Allah Ta'ala perlu bertaubat? Rezeki ambil, semua ambil. Tapi tak mahu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mahu juga kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok, kita renungkan, bila kali terakhir kita menangis kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita renung, tengok balik semula, kita bertafakur, kita muhasabah diri. Bila kali terakhir kita menangis kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menangis kerana malu dengan Allah. Semua rezeki engkau aku ambil, ya Allah, tapi masih juga langgar hak engkau, ya Allah. Kan? Semua nikmat engkau yang banyak, yang tak terhitung banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat engkau, ya Allah.
Tapi aku masih juga langgar perintah. Masih juga buat dosa besar. Masih juga mencari kemurkaan Engkau ya Allah. Berapa kali terakhir kita menangis kerana Allah. Bila kali terakhir kita sujud pada Dia? Nangis. Kadang-kadang sebagian orang sujud pada Allah selama 60 tahun namun tidak ada satu sujud pun yang betul. Hati mereka tak khusyuk dan tak terpaut dengan sujud lama dah kan. Tapi tak ada rasa khusyuk, tak terpaut langsung pada Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, sebab itu kita terlalu banyak berdosa kepada Allah. Kan? Kita tak rasa menangis kerana takut pada Allah, tak rasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini masih berpeluang, masih berpeluang untuk bertaubat. Bertaubat dari apa? Bertaubat kerana dosa besar, bertaubat kerana dosa kecil, bertaubat kerana kelalaian, bertaubat kerana mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi nikmat sihat, semua sihat, alhamdulillah. Tapi masih juga mengkufurinya, tak menggunakan pada tempat dia dan sebagainya. Ini juga termasuk dosa yang perlu kita bertaubat. Pasal itu, taubat ni bukan sekali, taubat ni hari-hari. Hari-hari buat dosa, hari-hari melakukan dosa. Hari-hari melakukan kekufuran. Antaranya kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kelalaian kita kerana Allah, antaranya dosa-dosa yang kecil, banyak yang kita lakukan. Jadi, setiap hari, setiap waktu sepatutnya, setiap detik, setiap saat, kita jalan, melangkah dan sebagainya ini, semuanya ini, kita kena jaga baik-baik. Sebab itu semua hak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kita selalulah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun sekarang ini kita terlalu banyak dosa pada Allah sehingga Allah taala menghukum kita, memberi kita ujian dan sebagainya pasal dosa-dosa kita. Cuma kita yang tak sedar, kita anggap bahawasanya kita ni macam tak ada dosa, kita ni bersih dari dosa. Kok ada pun cuma dosa-dosa kecil aja. Pasal itu tak perlulah nak bertaubat, kan? Tak perlulah kita nak minta ampun, tak perlulah kita nak beristighfar. Sedangkan Nabi SAW beristighfar 70 kali hingga ke 100 kali. Yang tak ada dosa, yang maksum, terpelihara dari dosa pun istighfar 70 kali, 100 kali. Kita yang hari-hari dosa ni, tahulah berapa kali istighfar. Kok rasa 3 kali itu pun dah rasa hebat dari istighfar dah. Allahu Akbar. Yang banyak dosa ni, istighfar tak banyak. Yang tak berdosa, istighfar banyak. Allah, kan? Kadang-kadang kita malu kepada Nabi SAW. Nabi yang tak ada dosa, istighfar banyak. Kita yang banyak dosa, istighfarnya kurang. Jadi, kita jangan berhenti untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat taubat. Disuruh kita bertaubat. Apa dia antaranya? Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Payahlah kalau macam aku ni taubat memang tak terima dah kat Tuhan, kan. Dosa aku ni la ilaha illallah. Apa benda yang aku tak buat, apa benda yang aku payah dah. Jangan berputus asa kata Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar mana pun dosa kita, mudah-mudahan insya-Allah Allah taala ampunkan kita. Jangan kata, kenapa tak taubat? Taubat macam aku ni pun memang tak ada lah, tak diterima dah ni. Teruk sangat-sangat dah, kan? Maka Allah Subhanahu wa taala bagi jaminan, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah.
supaya jangan ada yang mengatakan sangat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia kata, sungguhnya rugi dengan apa yang aku lakukan ke atas hakmu. Aku telah mencela dan mempermainkan agamamu. Maka kita disuruh cepat-cepat taubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan suka menyucikan diri. Jadi kita kena suci diri kita dengan cara bertaubat. Sebab orang yang tak bertaubat ni, maka dia termasuk orang yang berbuat zalim, kata Allah. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak mau bertaubat, kata Allah, maka dia termasuk orang yang berbuat zalim. Maka segerakan diri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, bertaubatlah kita kepada Allah. Mudah-mudahan taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kita daripada melakukan kejahatan, bertaubat kita melakukan kelalaian dan sebagainya, kekufuran dan sebagainya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua, kata Allah, kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi kita disuruh bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat menyuruh kita bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yakni taubat nasuha. Apa dia nasuha? Nasuha memiliki dua makna. Pertama, taubat dengan menyeluruh, yakni taubat syamilah, bertaubat dari segala sesuatu. Bertaubatlah dengan segala keadaan yang konsisten. Taubat tidak sekadar mengatakan aku bertaubat dari mengumpat orang, kecuali dari si fulan, taubat ini tidak akan diterima. Tidak pula pemuda berkata, aku akan menjaga pandangan di jalan-jalan kecuali terhadap si fulanah. Aku yang lain okey, yang ni payah sikit. Tak boleh. Taubat suruh semua. Aku yang lain okey lah, tinggal lagi yang ini je, yang ini. Tak boleh. Taubat tak boleh kata lagu tu. Taubat mesti keseluruhan. Kan? Macam orang berhenti merokok lah, kan? Aku nak berhenti merokok, cumanya ada cuma lagi. Perlahan lah, kan? Perlahan. Aku rokok lain boleh lagi lah, tapi nak tinggalkan, ni payah sikit lah aku. Kau doa kalau aku nak berhenti betul. Tak ada kata aku boleh lah nak berhenti, tapi ada tapinya tu, tak boleh. Kadang-kadang kita ni suka yang lain okey, dia ni kita bercakap ni ada kecuali tak mau. Yang kedua, nasuha berasal daripada nasihat tu. Nasihat artinya dia akan menasihati pemiliknya. Setiap kali pemiliknya ingin bermaksiat, dia akan selalu mengingatkan dari perbuatan maksiat yang pertama. Jadi kalau kita tengok, makna taubat nasuha ni ada dua. Satu, taubat yang semua sekali, tak ada kecuali-kecuali. Yang lain-lain okey, yang ini tak boleh. Tak ada. Jadi tuan-tuan, taubat ini kena lakukan. Tak boleh ditinggal-tinggalkan. Sebab Allah Ta'ala kata, Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis kata, ya Tuhanku, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi kita ni segeralah minta ampun, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sisa-sisa umur yang kita ada, kan? Kelalaian yang kita dah lakukan dah banyak, kan? Jadi tuan-tuan, banyaklah perkara-perkara yang perlunya, wajibnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita lalaikan, tak boleh kita tinggalkan, tak boleh kita alpakan. Bertaubat. Kemudian bertaubat ni juga ada syarat-syarat lah, antaranya menyesal lah. Berhenti dari melakukan dosa, kan, bertekad tak mau ulang. Jadi
Jangan tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan tunggu besok baru nak taubat. Jangan tangguh-tangguh. Kata Nabi, iza amsaita fala tantaziris sabah, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila datang waktu petang, jangan kamu nak nanti subuh besok lah, pagi besok mula. Bila datang pagi besok, nanti petang lah, petang. Tak boleh. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh untuk melakukan taubat ke kebaikan. Jangan ditangguh-tangguh. Segera. Jangan ditangguh-tangguh. Nantilah. Tua sikit nanti boleh lah. Ni muda lagi, masa ni lah kita nak enjoy pun. Masa ni lah kita nak sonok-sonok pun. Nanti dah tua-tua sok, duduklah tatikal sembahyang. Barulah taubat. Sekarang ni taubat pun tak guna juga. Besok buat balik. Besok dah buat balik. Ugi. Bila taubat? Tunggu tua. Besok kita dah puas semua-semua ni. Makna kita dah taubat tu dah tak ingin nak buat. Sebab kita dah rasa semua. Ini pahaman yang salah. Maka kita segeralah bertaubat, minta ampun cepat-cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara masih diberi peluang kat kita ni, masa sihat ni, masa ada tenaga ini, boleh bangkit dan sebagainya ini, maka segeralah kita mohon ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, jangan tangguh-tangguh untuk kita melakukan dosa, untuk melakukan taubat, sebab banyak sangat dosa-dosa kita yang kita dah buat. Jangan tangguh-tangguh lagi dah. Segera. Taubatlah, wasari'u, secepat mungkin. Jangan tangguh besok. Lama-lama dah meninggal. Tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu pada malam ini perkongsian kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaatnya untuk kita sama-sama menginsafi diri kita, merenung kembali diri kita ni yang telah banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kelalaian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cepat-cepatlah kita bertaubat. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat itu perkongsian kita yang dianjurkan oleh Surah As-Salihin, Perumahan Polis Tasik Selatan, Bandar Tasik Selatan, yang maksudi mengundang saya pada malam ini. InsyaAllah di lain waktu, mudah-mudahan kita bertemu lagi insyaAllah, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan segala penyakit, segala wabak, virus dan sebagainya segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ini tak diangkat pasal kita ni berdosa, maka Engkau ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami ini. Mudah-mudahan Engkau ampunkan, terimalah keampunan kami ini ya Allah. Mudah-mudahan Engkau angkat segera COVID ini Tuhan, ya Allah ya Tuhan. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup setakat itu. InsyaAllah kita bertemu lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.